Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah serta inayahnya dapat sama kita berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung bunyi kita kitab Munyatu Musalli. InsyaAllah hari ini kita masuk berkenaan dengan syarat sah solat. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, yang saya kasihi Tuan Imam, barisan AJK serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita membahaskan berkenaan dengan syarat sah solat. Ni benda penting. Sebelum kita nak pergi syarat sah solat tu, kita kena tahu syarat-syarat solat ni ada dua. Apa dia? Syarat wajib dan syarat sah. Kita nak bagi tu, jangan keliru. Mana satu syarat wajib, mana satu syarat sah. Syarat wajib ni ialah syarat di mana seseorang itu wajib solat. Apa dia? Islam. Pertama dia Islam, lepas tu dia baligh, lepas tu berakal, lepas tu sampai dakwah kat dia dan sebagainya. Jadi beberapa perkara menyebabkan dia itu wajib solat, maka itu syarat wajib. Kena faham tu. Tu syarat wajib. Islam, baligh, akal, tu syarat wajib. Orang tu Islam, orang tu baligh, orang tu berakal, maka dia tu wajib solat. Tu syarat wajib. Adapun yang kita nak bahas sekarang ni ialah syarat sah. Kalau tak cukup syarat ni, tak sah solat. Penting juga kena tahu juga. Wajib kita tahu. Syarat sah ni wajib kita tahu setiap orang. Sebab apa? Sebab kalau tak cukup syarat ini, solat kita tidak sah. Buatlah macam mana pun. Tu kita kena faham. Bab sah pula itu satu hal. Bab nak dapat kesempurnaan solat pula itu satu hal. Sebagai contoh, apa dia? Kita sembahyang. Sembahyang, telefon bunyi. Contoh duduk poket lah. Telefon duduk poket, telefon bunyi.
Ha. Kalau tak angkat, bunyi bising. Ni contohlah. Tak angkat, bunyi bising. Tapi kalau nak angkat, okey tak apalah. Tak angkat. Tapi angkat, tak boleh apa? Tak boleh lebih daripada 3 gerakan besar. Contoh dia angkat satu je. Okey, satu gerakan. Adapun gerakan kecil tak kira. Macam kita ni, garu gatal, angkat tangan kita letak kat muka. Satu gerakan. Tapi kalau kita garu macam ni tak kira. Berapa kali pun tak kira. Yang dikira ni gerakan banyak. Contoh ni, handset bunyi, kita angkat. Kita angkat, sekejap lagi kita matikan. Bukan matikan, siap baca mesej lagi, baca. Kalau matikan, okey, ni baca lagi. Tengah semayang ni. Okey, sekarang ni nak cerita hukum dia dulu. Angkat, lepas tu siap baca lagi mesej. Tengah semayang. Okey. Jadi kalau hukum fiqh, kalau dia tidak gerakan tu tak lebih daripada 3 kali yang besar, okey, tak batal solat. Tapi kita baca, itu boleh menghilangkan pahala solat. Tapi sah tetap sah. Sama juga kita semayang, orang depan kita pakai baju ada tulisan Persatuan Penggali Kubur Malaysia. Tengok, apa gali kubur? Contoh, kita pun dah baca. Sebelah sini pula Bomber dan Penyelamat Malaysia. Ni bomber. Sini pula polis. Habis baca. Baju-baju baca. Sekarang ni hukum. Sekarang ni kita nak cerita hukum. Hukum dia masih lagi solat itu sah. Tapi pahala tak ada lah. Kesempurnaan solat tak ada lah. Mungkin dia jatuh daripada keadaan makruh. Tapi tak kata apa, tak kata batal lagi. Sebab apa? Masih sah lagi. Walaupun dia duk baca sana, duk baca sini, depan belakang semualah pusing kepala dia, badan tak gerak tapi kepala pusing. Masih sah lagi, tapi tiada kesempurnaan solat. Tapi yang kita nak bahas sekarang ni ialah kalau kita tak cukup syarat ni, tak sah. Tadi solat tak sempurna je. Duk baca sana, duk baca sini, duk ambil handset buat keluar baca. Sengah tu apa dia? Dia nak nak sembahyang tahajud, tapi tak hafal Quran, tak nak letak Quran tengah. Bawa Bawa handset. Jadi tak ada masalah kalau pergerakan dia tak lebih daripada 3 kali. Tapi dia punya pahala kurang. Yang tu kita kena faham. Sebab benda-benda ni kita kena belajar. Sebagai contohlah, setengah orang kata kalau kita nak sembahyang, kita kena afdalnya ikut sunnah. Pakai jubah, pakai serban, pakai wangi-wangian. Itu semua sunnah. Tapi dia kena faham, kalau orang berilmu, ialah kalau mengetahuilah seorang itu bahawasanya sunnah yang paling besar sekali ialah solat berjemaah. Itu paling besar. Adapun yang lain tu sunnah juga, tapi tak ada besar melainkan solat berjemaah. Sedangkan Nabi sakit tu dia tak tinggal jemaah. Nabi tengah sakit sembahyang juga berjemaah walaupun sembahyang di rumah. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu bahawasanya sunnah Nabi yang terbesar itu ialah solat berjemaah. Tu kita kena faham. Jadi kita datang masjid yang jarang sebagai contoh. Tapi nak bagi tahu kita ni ialah ahli sunnah yang mengamalkan sunnah, pakai jubah, pakai serban, tapi jarang-jarang je solat jemaah. Baik pakai pakaian biasa je, pakai blanket, pakai Melayu, pakai kopiah. Tapi apabila datang saja solat berjemaah, itulah sunnah paling besar. Kami orang perempuan tak boleh nak pakai serban, tak boleh nak ikut macam Nabi macam mana. Datang saja solat berjemaah, itu sunnah paling besar. Lebih-lebih lagi lah dia datang dengan pakaian yang bersih, yang lawa, yang wangi-wangi untuk menunaikan solat. Tu dah masuk dah. Sikit-sikit sunnah lain, pahala lain pula. Tapi yang paling besar ialah solat berjemaah. Tu sunnah paling besar. Biarlah pakai pakaian biasa pun.
Tapi nak bagi tahu dia ni selalu datang berjemaah, maka dia mengamalkan sunnah Nabi paling besar. Jadi kita masuk tajuk kita ialah syarat sah solat. Ketahuilah olehmu, kita semualah ketahui bahawasanya, hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang menghafaz, yakni memelihara akan bagi sembahyang, dan yang mendirikan dia, yakni mendirikan sembahyang, hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Jadi dia bagi tahu kat sini, siapa yang sembahyang, siapa yang nak memeliharakan sembahyang, nak jaga sembahyang, nak bagi sembahyang yang elok dan sebagainya, pastilah ataupun wajiblah orang itu mengetahui syaratnya. Wajib terus. Sama juga, kita nak sembahyang itu wajib. Belajar cara nak sembahyang itu pun wajib. Dan belajar syarat-syarat sah sembahyang itu pun termasuk daripada perkara wajib. Berapa banyak wajib itu? Wajib sembahyang dah wajib dah. Mempelajari cara nak sembahyang satu kewajipan. Mempelajari syarat sah sembahyang pun termasuk daripada satu kewajipan juga. Yang kita nak belajar kat sini. Maka mengetahuilah kita bahawasanya nak sembahyang itu wajiblah kita mengetahui syarat-syarat dia. Sebab kalau tak cukup syarat, tak layak ataupun tak sah sembahyang kita. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Ingat sampai bila? Syarat sah sembahyang ada 9. Syarat sah sembahyang. Adapun yang pertama, syarat pertama, ketahui masuk waktu. Ni kena maklum kita bahawasanya syarat yang pertama, syarat sah sembahyang itu ialah masuk apa? Masuk waktu. Maka telah berkata musannif, pertama, ketahuilah bagi masuk waktunya. Waktu apa? Waktu solat. Dengan yakin atau zon. Dengan yakin atau zon. Maka tidak sah sembahyang orang yang tiada mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnya, dan jika jatuh dalam waktu sekalipun. Okey. Yang pertama maklum ialah apa dia? Syarat yang pertama, syarat sah solat itu solat 5 waktu. Maka masuknya waktu. Ataupun solat berkaitan dengan waktu. Solat 5 waktu dah confirm dah kena waktu-waktu dia. Ataupun solat berkaitan dengan waktu. Apa dia? Solat tarawih, ada waktu dia. Tak boleh buat tengah hari solat tarawih, tak sah. Sama juga solat duha buat tengah malam, tak sah juga. Dia ada waktu dia. Lebih-lebih lagi lah solat 5 waktu sehari semalam. Pada zaman dulu, nak cerita zaman dulu, kalau berkaitan orang yang kerja dengan masjid, baik daripada imam, baik daripada Bilal, baik daripada Siap, baik daripada orang-orang yang jaga masjid, di antara gaji yang paling mahal ialah Bilal. Dulu, zaman dulu, gaji yang paling mahal ialah Bilal. Kerana Bilal tu dia termasuk salah seorang daripada ahli falak. Sebab dulu dia guna jam matahari. Dia adalah kira-kira dia. Tapi kalau matahari tak ada, nak tengok macam mana? Hujan. Kalau jam matahari tu boleh lah. Dia ukur kat situ, adalah jam dia. Tengok bayang-bayang apa semua. Tapi kalau mendung hujan, nak tengok macam mana masuk waktu asar, masuk waktu zuhur. Subuh nak tengok macam mana subuh?
Waktu isyak nak tahu macam mana masuk waktu isyak. Jadi dia ada kira-kira dia. Cara-cara dia nak menentukan masuk waktu. Maka ketika itu gaji Bilal lah yang paling tinggi. Sebab dia nak azan lagi satu, lepas tu nak tentukan masuk waktu. Satu kota tu apa dia? Dia yang kena tentukan masuk waktu. Sekarang ni tak payah mana, tiap rumah ada jam, tiap orang pun ada jam. Dengan handset lagi, dengan jam tangan lagi, dengan jam kat dinding lagi. Pergi mana-mana pun banyak tempat yang ada jam. Tapi pada ketika dulu nak tahu mana? Kena ada ahlinya. Jadi nak kata Bilal tu dia mesti mengetahui masuknya waktu. Sebab dia yang nak azan. Bilal sekarang tengok waktu masuk, bunyi tak, kita boleh azan. Tapi nak cerita zaman dulu lah. Jadi zaman dulu apa dia? Di antara gaji yang dibayar oleh kerajaan Islam ketika dulu, yang paling tinggi yang berkaitan dengan masjid ialah Bilal. Kerana apa? Kerana dia nak menentukan masuk waktu. Masuk waktu. Yalah kalau zuhur asar tu mudahlah, kalau matahari bayang-bayang duduk kat tengah, zawal lari sikit. Okey, masuk zuhur. Asal matahari sekian-sekian, panjang ni. Waktu maghrib. Kalau hujan, waktu malam, waktu subuh, semua ada kiraan dia nak masuk. Tambah pula subuh. Kalau setengah-setengah tempat boleh nampak fajar sodik tu, okeylah. Kalau setengah tempat tak boleh nampak, macam mana nak tahu masuk waktu subuh? Sebagai contoh. Jadi dia ada ilmu dia tu. Tu mahal gaji apa? Gaji Bilal pada ketika itu. Sekarang lain ceritalah. Jadi menyatakan di sini dua je cara yang kita nak tentukan masuk waktu. Yang pertama ialah dengan yakin. Yang kedua dengan zon. Dua ni je. Yakin tu macam mana? Yakin ialah 100%. Kita duduk tengok apa? Sekarang ni ada jam, mudah lah. Sekarang ni dah masuk subuh dah. Tengok jam, masuk subuh. Kita pun semayang. Tapi zon apa dia? Zon ni sangka. Ni nak dekat cerah ni, subuh dah masuk dah. Tu sangka. Sangka dia bukan 100%. Dia macam apa? Agak-agak, tapi dia bukan was-was. Ni dah masuk ke tak masuk? Dah masuk ke tak masuk? Yang tu walaupun masuk waktu sekalipun tak sah juga sembahyang dia. Sebab apa? Sebab untuk nak yakin masuk waktu, dia kena dua, iaitu yakin ni 100% lah. Apa saja yang menyebabkan dia yakin, maka itu masuk waktu. Sama ada dengan azan ataupun jam menunjukkan masuk waktu, itu yakin. Zon ni sangka. Tapi sangkaan dia lebih daripada 70%. Ni matahari dah jatuh belah sana, merasa dah masuk dah. Okey. Tapi kalau dia ada ragu-ragu, walaupun dia sembahyang dalam waktu, tadi aku sembahyang dalam waktu ke bukan dalam waktu? Dia ada syak macam tu. Maka apabila ragu-ragu walaupun di dalam waktu itu, maka tidak sah juga sembahyang. Yang tu kita kena faham. Sama juga duk terjadi apa dia? Kita contoh kita tidur sebelum zuhur, kita tidur lepas zuhur. Tidur lepas zuhur, lepas tu hujan. Bila hujan jadi gelap lah. Kita pun tak pakai jam, duduk dalam bilik. Lepas tu sudah dah gelap dah, maghrib. Padahal maghrib tak masuk lagi. Lepas tu kita pun dah tinggal dah waktu apa? Waktu asar sebagai contoh. Jaga-jaga lepas asar. Ni lepas asar, maghrib mungkin ada lagi lebih kurang 15 minit ataupun 20 minit lagi nak masuk maghrib. Tapi oleh kerana kita tidur lepas zuhur, nak dekat asar tu, kita bangun tengok gelap. Sebab apa? Hujan. Kita duduk sangka. Kita rasa apa dia? Kita dah sangka dah maghrib. Sebab apa? Sebab gelap. Sebagai contoh, kita pun sembahyang maghrib. Lepas kita sembahyang maghrib, kemudian kita qada asar. Lepas dah qada asar, kita sembahyang maghrib. Lepas tu dah qada asar, tiba-tiba azan. Kita ingat azan isyak.
Rupanya tengok jam lah baru azan maghrib. Oleh kerana gelap, ni contoh. Oleh kerana gelap. Jadi macam mana keadaan tu? Padahal kita sembahyang maghrib tu dah memang tak sah lah. Sebab apa? Sebab bukan dalam waktu. Nak kita sembahyang asar, tapi sembahyang asar kita niat qada. Sebab kita sembahyang maghrib dulu, lepas tu kita qada asar. Padahal kita sembahyang dalam waktu asar lagi, tak habis lagi. Sebab apa? Sebab kita sedar tu dah gelap dah. Kita ingat dah masuk maghrib. Jadi untuk solat fardu, sama ada kita niat qada ataupun kita niat tunai. Niat qada dan niat tunai, ia bergantung pada waktu kita sembahyang. Kaedah dia mudah je. Kalau kita sembahyang, contoh kita sembahyang asar tadi, kita niat qada padahal kita sembahyang dalam waktu dia, tak habis lagi, maka dia jadi tunai walaupun kita niat qada. Ada pun sebaliknya, kita niat tunai tapi kita sembahyang apa dia, bukan waktunya, jadi qada. Sebagai contoh, tadi dia tidur sebelum asar, dia bangun sebelum maghrib, tapi dia ingat dah maghrib sebab gelap. Yang ni terbalik pula. Dia bangun apa? Dia tidur sebelum asar, dia bangun tengok jam pukul 6. Jadi dia nak sembahyang asar, padahal jam rosak. Dia tak tengok kat luar, jam dia rosak. Sebagai contoh, dia nak sembahyang apa, dia tak sembahyang asar, dia bangun pukul 6. Oh, sempat lagi nak sembahyang asar lagi. Dia ambil wuduk apa semua, dia sembahyang asar. Padahal dah masuk maghrib, jam rosak. Padahal dah 7.30 dah. Rupanya jam dia baru 6.30. Sampai 6.30 apa tu? Dia bangun, dia tengok sekali limpah je. Oh, 6.30. Dia pergi basuh muka apa semua, sembahyang asar. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu tiba-tiba dia tengok asyik apa? Lah pukul 7.30. Padahal dia sembahyang asar tu niat tunai. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Contoh, tunai lah tu. Maka mengetahuilah bahawasanya walaupun dia niat tunai tetap jadi qada, tapi dia kena sembahyang lah. Betul sembahyang apa? Sembahyang maghrib lah. Jadi nak mengetahui, tak adalah kita apa, tadi aku sembahyang asar tapi aku niat qada, aku kena sembahyang lah. Tak perlu. Jadi kita tengok, kita sembahyang tu kalau dalam waktunya qada, kalau bukan waktunya tunai. Kalau dalam waktunya tunai, bukan waktunya qada. Ni khusus kepada sembahyang 5 waktu. Tak kisahlah. Sebab nak perkataan sebut tunai dan perkataan sebut qada itu ialah sunat. Yang kita belajar itu apa dia? Yang wajib, sahaja aku sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang subuh, sahaja aku sembahyang maghrib, sahaja aku sembahyang isyak. Yang tu je wajib. Adapun 4 rakaat, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, melainkan dia wajib, dia kena sebut makmum kalau dia sembahyang berjemaah. Jadi kalau sembahyang berjemaah, kena 4 sebut benda wajib. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib makmum. Yang tu wajib. Ada pun yang baki-baki itu ialah semua sunat. Adaan tunailah. Qadaan pun apa dia? Sembahyang qada. Tapi yang itu semua ialah sunat. Kalau tak sebut tak apa. Tambah pula orang yang jadi was-was, Allah tak ada lagi, tak sampai. Tak boleh. Kalau dia was-was, dia sebut yang wajib tu saja. Saja aku sembahyang maghrib makmum dah. Tapi kalau dia boleh, dia tak was-was, dia sunatkan sebut semua sekali. Tu terpulang pada kita lah. Jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya, kalau kita sembahyang dalam waktu, maka automatik tunai. Kalau kita sembahyang fardu yang bukan dalam waktu, automatik
qada. Contoh, kita sembahyang Zuhur. Lepas habis sembahyang Zuhur, oh semalam aku tak sembahyang Isyak. Terlupa nak sembahyang Isyak, tertinggal sembahyang Isyak. Jadi aku nak qada. Tapi Allah, masa dia angkat takbir itu saja aku sembahyang Isyak kerana Allah Taala. Tak sebut qada, tak sebut tunai, tak sebut. Maka bukan dalam waktunya automatik jadi qada. Tu kita nak faham. Tak perlulah aku kena sembahyang lagi sekali ni sebab tak sebut tunai. Aku sembahyang lagi sekali ni tak sebab aku sebut qada. Jadi tak ada. Dia yang tu automatik. Sembahyang fardu dalam waktu automatik tunai. Sembahyang fardu bukan dalam waktu automatik qada. Kita nak qada sembahyang dulu. Dulu masa zaman muda kita banyak tinggal. Tapi kita apa? Lepas sembahyang, tadi aku sebut qada ke tak sebut qada? Tak perlu. Dia automatik terus. Kalau sembahyang dalam waktu automatik tunai. Kalau bukan sembahyang dalam waktu automatik qada. Tapi kalau kita sembahyang 2 kali dalam waktu, setengah orang dia nak mudah, dia sembahyang Zuhur. Lepas habis sembahyang Zuhur lagi. Sebab apa? Sebab dia nak qada dulu. Lepas dia sembahyang Isyak, dia pun sembahyang Isyak sekali sebab nak qada. Tapi tak sebut qada. Adakah dia tunai? Sama juga. Apa dia? Sebab apa? Dah tunai tu tunai habislah. Yang wajib tunai sekali je. Yang dia niat qada tu qada walaupun dia tak sebut qada. Dah memang dia ni rutin harian dia. Dia lepas sembahyang apa? Sembahyang Zuhur, qada Zuhur. Lepas sembahyang apa? Sembahyang Isyak, qada Isyak. Lepas sembahyang Maghrib, qada Maghrib. Maka apa dia? Dia tak sebut qada pun tetap juga benda itu jadi apa? Jadi qada untuk dia. Bagi contoh. Sebab apa? Sebab memang dia nak sembahyang qada walaupun dia tidak niat qada. Itu yang pertama. Yang pertama kita kena ingat bahawa syarat sah solat itu ialah masuk waktu. Kemudian syarat yang kedua, berhadap kiblat. Dan kedua, yakni syarat kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah. Jikalau dengan ijtihad sekalipun, yang ni kita kena faham. Okey. Jadi banyaklah tempat saya pergi 2-3 tempat. Tak ada banyak tapi 2-3 tu banyaklah. Masjid apa dia? Kapek dia sengit. Dia macam ni kiblat, kapek dia sengit. Tanyalah dekat pengurusi tu. Ni kenapa salah kiblat ke? Ada 2-3 masjid. Sepatut macam ni. Okey, mihrab kat sini. Kapek samalah. Tapi kapek dia apa dia? Kapek dia sengit. Pergi belah sana sikit. Jadi sampai belakang sengit. Masjid macam ni tapi kapek dia macam ni. Tanyalah kat pengurusi, kenapa? Oh, bila dikaji salah kiblat, lari beberapa darjah. Ingat sebagai contoh. Contohlah ini Kaabah. Okey, ini Kaabah. Jadi kita kiblat berdasarkan Kaabah. Tak kisahlah penjuru mana pun, semua menghadap Kaabah. Kaabah ialah kiblat. Penanda aras sebagai kita apa dia? Sembahyang. Nak tanda belah mana? Menuju ke Kaabah. Jadi kalau contohlah kita duduk jauh, ni Kaabah, ni Malaysia. Contoh. Jadi arah kiblat sikit je lagi, satu darjah lagi pergi, nampak dia pergi ujung. Sebab apa? Sebab jauh. Kalau dekat dia tak ada apa, dekat situ je. Kalau depan Kaabah tu kalau lari sikit pun kena juga. Tapi kalau duduk jauh lah, kalau dia lari satu darjah je, memang kat sini macam tak nampak macam kita. Okey, sini. Tapi kita lari sikit je. Ni Kaabah contoh. Lari sikit je. Tapi kalau ukur balik, dia pergi sini lah. Jauh pergi. Jadi kiblat. Sebab itulah sesengah apa? Dia kena ikut ijtihad. Sengah dia kena guna kompas apa semua sebagai contoh.
Jadi tanyalah masjid ni, Ji, kiblat ni tukar tahun bila? Adalah 6 tahun lepas. 6 tahun lepas. Masjid ni dah berapa lama dah? Dah lebih kurang nak dekat 30 tahun. Jadi masalahnya kiblat dia dah lebih kurang 20 tahun lebih. 20 tahun lebih lari. Nak cerita. Baru-baru ni 5-6 tahun ni dah pemutihan dia buat apa? Orang panggil apa? Tengok cek balik kiblat. Lari. Jadi nak cerita apa? Nak ceritanya apakah hukum yang 20 tahun orang duduk semayang tu? 20 tahun orang duduk semayang tu. Ni satu persoalan. Jadi kita kena faham yang itulah yakin menghadap kiblat walaupun dengan ijtihad. Ketika itu ijtihad dia kiblat ni ketika itu. Tapi bila datang yang baru dikaji lari. Jadi ijtihad lain pula. Okey, sekarang ni kita gazetkan bahawasanya yang ni ikut sini. Kena ubah. Tempah kapet baru ubah. Sengit sikit. Sebagai contoh. Maka apa dia? Yang lepas tu sebab oleh kerana ijtihad maka sah juga sembahyang. Lepas tu pula, Ustaz, saya nelayan, macam mana nak sembahyang atas sampan? Jari sembahyang, mula-mula memanglah dekat Kaabah. Lepas tu bila bagi salam, tengok dekat mana? Belah Israel pula. Naik atas sampan tu dia pusing. Biasalah duduk. Sampan mana ada sahur. Kalau kapal tu tak apalah, dia ada sahur. Jadi duduk ni, jari ombak datang pusing. Habis takkan nak sembahyang, nak tunggu ni. Okey, kita dah setting lah kiblat. Lepas tu pula tengah-tengah sembahyang, atas sampan ni sebagai contoh. Kita pergi tengah laut ke, cari ikan ke, mancing ke apa. Atas solat kita solat juga. Tengah-tengah solat jari ombak. Kita pun duk goyang pusing belah kiri. Jari pusing belah kanan. Lepas tu bagi salam tengok dah pusing ke belakang dah. Contoh. Macam mana dengan solat kita? Maka setengah ulama berdapat ijtihad bahawasanya kalau keadaan macam tu solat kena jalan juga. Dan syarat sah pun kena menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat tak sah. Macam mana nak buat tu? Maka apabila kita sembahyang, permulaan saja kita kena menghadap kiblat. Lepas tu tawakkaltu ala Allah. Jadi yang tu tak boleh dah. Kalau macam atas kapal terbang, yalah payah nak ambil wudu apa semua ke, kita solat hormat waktu. Lepas tu kita kena ganti balik. Tapi kalau kita macam kita pergi tangkap ikan, balik buat apa? Keluar subuh, balik pagi esok, takkan nak solat hormat waktu. Memang kena solat tu. Tapi dalam keadaan apa? Goyang berombak-ombak, beralun-alun, memang tak tetap, jari pusing sini sikit, kejari sini sikit. Ia kalau macam tu apa dia? Permulaan sahaja menghadap kiblat, lepas tu tak apa dah. Sebab apa? Sebab keadaan macam tu. Lepas tu macam mana pula kalau orang sembahyang kat dalam penjara? Dia masuk penjara pun kena kurung. Penjara pula penjara orang kafir. Bagi contoh. Lepas tu dalam tu nak tanya dia orang, kiblat mana? Berapa kiblat? Dia pun tak tahu. Contoh. Kena tangkap dengan Israel, masuk dalam penjara, gelap. Lepas tu pula apa dia? Nak sembahyang kiblat. Berkenaan dengan waktu satu hal dah. Waktu kita yakin, ni dah masuk waktu dah. Aku duduk ni dah lebih kurang 6 jam dah. Tadi waktu maghrib ni dah masuk isyak dah. Okey, tak apa, settle. Kiblat pula belah mana kiblat? Nak sembahyang belah mana? Kat mana pun kena sembahyang juga. Cukup syarat wajib tadi tu, nak kena sembahyang juga. Tapi kiblat tak tahu. Belah kiri ke, belah kanan ke, belah sini ke, belah ni. Duduk dalam penjara mana nak ada kompas ke, handset ke, contoh. Ni contoh. Lepas tu penjara pula lama. Takkan tak sembahyang. Lepas tu apa dia? Itu dengan ijtihad dia. Dengan ijtihad. Menghadap kiblat, tapi apa dia? Dengan ijtihad.
Jadi ijtihad dia. Rasa belah ni, belah tu lah, semayanglah. Contoh. Sebab apa? Sebab wajib menghadap kiblat. Sama juga kalau kita sembahyang, yang wajib apa dia? Dada kita ni menghadap kiblat. Contoh kepala dia sengit. Tak tahulah terplek out ke apa ke. Duk pandang orang terplek out sengit. Bukan tegak kepala dia kiblat, tak. Dada. Dada ni menghadap kiblat. Kalau kita sembahyang, kepala kita tengok kiri kanan, masih sah lagi. Tapi kalau dada kita pergi sana, sekejap lagi posisi sini, kepala kita duk hadap kiblat, tak sah. Bukan kepala, setengah orang dia fikir kepala je menghadap kiblat. Tengah sembahyang, lepas tu orang rempuh, dia pun macam ni. Orang nak alu, dia pun macam ni. Orang nak alu, dia pun macam ni. Ingat, apabila dada tidak menghadap kiblat, maka itu dinamakan bukan menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat dah dada. Jadi kalau orang nak masuk saf depan apa, kita injak macam ni. Bukannya pusing badan. Ni kalau orang nak alu, itu pusing badan. Tapi kepala menghadap kiblat. Tak. Yang tu kita kena faham. Kepala pusing kiri kanan pun tak ada masalah. Tengok orang ni, tengok orang ni. Tapi makruh lah dalam solat. Tapi tak membatalkan lagi. Yang membatalkan apa dia? Ialah kita bergerak dada kita. Sebab dia termasuk syarat sah yang kedua, ialah menghadap kiblat. Menghadap kiblat ialah dada. Walaupun muka dia sengit. Sengit macam ni. Tak ada masalah. Memang dia pun sengit macam ni. Contohlah. Dia punya terkehel ke, memang cacat daripada asal ke. Jadi kalau nak sembahyang, dada dia memang kena ni. Kepala tak ada masalah. Jadi kena betul daripada apa? Daripada dadanya untuk terus menghadap kiblat. Kerana apa? Kerana itu termasuk daripada syarat sah. Hari tu adalah seorang makcik ni, oleh kerana dia baru belajar apa? Tentang syarat sah solat lah. Maka menyatakan bahawasanya syarat sah solat itu ialah menghadap kiblat. Dia pun takut, dia pun was-was. Rumah dia tu betul kiblat ke betul tak kiblat? Dia mana nak tahu. Nak guna ni pun tak kerti makcik. Dia telefon pejabat agama. Ustaz, boleh tak datang rumah saya? Apa dia? Tolong cek kiblat. Dia ada package tu. Tak silap saya bayar berapa puluh ringgit dah. Panggil pegawai Jabatan Agama Islam. Apa dia? Cek kiblat kat rumah. Cek kiblat kat rumah. Dia ada bahagian dia. Telefon Majlis Agama Islam, nak minta cek kiblat kat rumah. Jadi makcik ni oleh kerana dia tahu bahawasanya kalau lagi kiblat itu tak sah solat, dia pun telefonlah pejabat agama. Ustaz, tolong datang rumah saya ni berkenaan dengan kiblat ni. Saya tak pastilah kiblat saya betul ke. Memanglah belah matahari jatuh, tapi apa dia? Betul tak? Takut lagi apa? Takut tak sah solat. Pegawai kata, tak apalah makcik, nanti kalau free saya datang. Dia telefon, Ustaz, kalau tak sah sembahyang, Ustaz tanggung. Cakapnya tu. Kalau tak sah sembahyang, Ustaz tanggung. Saya tak tahu ni, Ustaz. Ustaz tanggunglah berapa banyak kali keluarga saya kalau tak sah sembahyang, semua Ustaz tanggung. Saya dah beritahu dah. Datang tu Ustaz tu. Yalah, main dengan sah tak sah. Bukannya benda apa. Ustaz tu datanglah, ukurlah dengan keadaan terpaksa. Tapi dah kena cakap macam tu, boleh tahan juga makcik pun. Tapi yelah, dia pun takut juga. Takut apa? Takut salah kiblat. Mana nak reti. Kita mungkinlah sekarang ni anak-anak kita apa dah tahu nak guna app apa. Ni kadang orang tua ni apa dia? Tak ada. Kena panggil orang yang reti, tengok cek balik kiblat. Sebab apa? Sebab ia berkaitan dengan apa? Sah dan tak sah solat. InsyaAllah sekadar tu nanti kita sambung syarat sah solat yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.